Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Masalah Zuhaidah, Farid Misbah, Ustazah Nurilis, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Ada pula yang tunggu Allahu Akbar, masya-Allah. Maaf terlambat. Maklumlah dah start kerja ni tuan-tuan. Macam-macam ujian, macam-macam rintangan Moga Allah beri kepada kita yang mulia Tengku Murni kesempatan untuk selalu hadir dalam majlis ilmu yang mana ia merupakan makanan rohani kita. Kalau fizikal kita rasa lapar, kita rasa pening, mungkin kena tak dapat kopi pada hari itu, kita rasa perut tak selesa, mungkin salah makan dan sebagainya. Bagaimana pula dengan makanan rohani kita? Mudah-mudahan hadir ke kuliah seperti ini akan beri pada kita satu santapan buat rohani kita semua. Hadis yang saya pilih pada malam ni adalah daripada kitab Al-Aiman wal Nuzur dalam Sahih Bukhari dan juga daripada kitab Al-Jannah wa Na'imuha wa Sifat Na'imiha daripada Sahih Muslim. Malam ni kita baca hadis iaitu sebuah hadis Nabi SAW menceritakan tentang sifat ahli syurga. Mudah-mudahan kita dapat bias dengan sifat-sifat ahli syurga Kalau ada pada seseorang kita sifat semikian, moga-moga itu menandakan Allah SWT telah melorongkan kita untuk masuk syurganya yang indah, yang hebat. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW telah bersabda, tahu tak kamu bagaimanakah sifat-sifat ahli syurga? Kata Nabi SAW. Lalu baginda telah menjelaskan, kullu dha'ifin mudha'afin law aqsama 'ala Allahi la abarra wa al-nari kullu jawadhin utullin mustakbirin. Iaitu Nabi telah bersabda, tahu tak kamu sifat ahli syurga? Iaitu sifat orang itu kelihatan lemah dan juga ditekan orang. Sebaliknya kalau diminta kepada Allah, tentulah Allah akan mengkabulkan permintaannya. Mahukah kamu kalau aku beritahu tentang sifat ahli neraka? Kata Nabi SAW. Maka para sahabat bertanya, menunggu dengan penuh kesabaran kepada Nabi SAW. Lalu Nabi telah menjelaskan, iaitu sifat orang yang suka bertengkar, iaitu utul, dan juga jawab, iaitu berlagak, dan juga mustakbir. Mustakbir ni maknanya sombong. Jadi tuan-tuan dan sekalian, hadis ini merupakan pertanyaan seorang sahabat Nabi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Harithah bin Wahab. Berpandu kepada hadis ini Zainal Rafi Umar Hadis ini menunjukkan satu perkara yang penting untuk menyerenungan kita bersama. Ahli syurga dan ahli neraka dapat dikenal pasti sejak di dunia lagi dengan sifat-sifat yang terdapat dalam diri mereka. Berpandukan kepada hadis ini tadi Jadi Nabi telah mengkhabarkan sifat-sifat yang penting untuk kita muhasabah diri agar jangan melakukan perkara-perkara tersebut. Jangan membiarkan diri kita berlanjutan dengan perangai, tabiat, sikap tersebut. Kerana sifat-sifat ini menggambarkan kebanyakan ahli syurga dan juga ahli neraka. Siapa yang memiliki sebahagian daripadanya, dibimbingi akan masuk ke tempat yang telah pun ditetapkan, digambarkan oleh Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini Nabi telah pun menerangkan tentang sifat ahli syurga, iaitu seorang yang lemah dan sentiasa ditindas orang. Orang yang sentiasa diremehkan dan dihina. Mereka tidak pernah disanjung dan juga dipuji, malah sering kali direndahkan kerana kehidupan dan juga status sosialnya. Demikianlah tafsiran perkataan dhaif, mutadha'af menurut kebanyakan para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim dan juga Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi sebagian ulama mentafsirkannya dengan makna yang lain, iaitu contohnya Qadhi Iyad berkata maksudnya kat sini lemah adalah maksud hati yang lembut, halus, tunduk kepada keimanan, macam sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar adalah seorang sahabat Nabi yang banyak menangisnya. Kana rajulan baka'an la yamliku ainaihi. Disebutkan bahawa ketika Nabi SAW gering, Rasulullah sakit, maka Rasulullah telah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan puteri kepada Abu Bakar ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya bapa saya adalah seorang yang sangat kuat menangis. Dia tidak mampu menyempurnakan satu rakaat pun melainkan dia akan menangis. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kata Qadhi Iyad merujuk kepada sifat ahli syurga ini, iaitu mereka mudah untuk menangis, hatinya lembut. Kalau sebut kepada yang pertama tadi, ada apa pandangan tadi, tolong sharpkan
skrin ni. Saya pun tak tahu apa masalah skrin ni. Saya cuba je lah agaknya blur Saya pun tak tahu apa masalah skrin ni pada hari ni. Tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Sekejap nampak blur okey. Jelas sikit. Nampak macam di awang-awangan baik, muslim-muslimat dimulakan. Tak apalah, dengar saja suara cukup lah Tak nampak jelas pun tak apa. Jadi bila ditanya tentang maksud hadis ini, kata Ibn Khuzaimah, iaitu orang yang akan melepaskan dirinya daripada daya dan upaya sebanyak 20 hingga 50 kali setiap hari. Maksudnya ahli syurga ni selalu menyadari kelemahan dirinya dan meyakini bahawa segala bantuan itu datang daripada Allah. Maka dia memperbanyakkan ucapan la haula wala quwata illa billah, yang maksud tiada daya dan upaya melainkan dengan bantuan daripada Allah SWT. Haji Hamidah barakallahu fikum. Jadi tak apa jelas ni, tak apalah. Yang penting dengar suara. Narita Ahmad. Jadi Imam Syafi'i pernah berkata, lemah merupakan sifat manusia yang paling jelas. Siapa yang selalu mencari sifat ini akan memperolehi istiqamah bersama dengan Allah SWT. Itu sebab antara doa yang sangat penting untuk kita baca kan tuan-tuan. Merupakan pesan Nabi SAW kepada isinya Ummul Mukminin, iaitu ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, mengapa Rasulullah begitu banyak berdoa, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, tetapkanlah hati ini dalam ketaatan kepadamu. Kerana hati ini sifatnya berbolak-balik, syiddati taqallubihi. Taqallub maknanya hati ini berubah-ubah, kejap nak buat baik, bila ada peluang buat jahat, dia buat jahat. Bila ada peluang untuk tak bersedekah, dia tak bersedekah. Jadi inilah sifat manusia. Jadi hendaklah selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kata Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, antara sifat Nabi kita SAW bila mengalami apa-apa keresahan, mengalami apa-apa stres, maka Nabi akan melihat ke langit, memegang janggut baginda dan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Jadi ini adalah penjelasan kata Imam Syafi'i juga terhadap hadis ini. Maksudnya orang beriman ni sering merasakan kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, maka sentiasa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi semua tafsiran ini tidak bercanggah satu sama lain. Sebenarnya ia lengkap melengkapkan. Hal ini dapat dirumuskan bahawa ahli syurga memiliki hati yang lemah lembut, hati yang mudah untuk menangis, sifat tawadhu', menyedari kelemahan diri, dan seringkali mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang maksud bahawa wahai Tuhan, tiada daya, tiada upaya melainkan dengan kekuatan mujur. Jadi tidak mustahil bagi orang seperti ini seringkali diremehkan dalam pergaulan kerana sifatnya yang enggan menonjolkan diri dan selalu mengalah. Padahal darjat mereka di sisi Allah sangat tinggi. Jika mereka mengangkat tangan untuk berdoa, Allah pasti mustajabkan setiap yang dimintanya. Orang-orang beriman ni tuan-tuan, kerana dia tidak pandang dunia tuan-tuan, dia hatinya berada di akhirat. Maka dengan sebab itu mereka melihat dunia ni bukan macam kita melihatnya. Kita melihat dengan kegelojohannya, ketamakannya, sifat rasa tidak puasnya. Tapi orang-orang beriman diberikan oleh Allah sifat qanaah. Sifat qanaah. Itu masa cukup dengan apa yang Allah beri. Dia tak minta macam kita. Kalau kita pergi ke Mekah, duduk depan Kaabah, berdoa nak kereta mewah, nak rumah besar, nak segala-galanya indah. Tapi mereka tidak. Orang-orang yang hatinya dengan Allah ni, dia berada di depan Allah, dia berdoa untuk dapat ampunan, untuk dapat darjat yang tinggi, untuk diampunkan dosa, untuk dimasukkan dalam syurga. Sifat kita dengan mereka sangat berbeza tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Macam kisah Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i di Mesir, ahli hadis, ahli tasawuf yang terkemuka ini, ketika ditanyakan oleh seorang pasha sultan yang ada di Mesir pada masa itu, berkata kepadanya, Syekh, kalau ada apa-apa hajat tolong sampaikan, nanti saya beritahu kat sultan. Pasha ni macam menteri kanan lah, macam Perdana Menteri lah. Maka jawapan Abdul Wahhab Asy-Sya'rani terus Allah ilhamkan untuk mengatakan, saya tidak pernah minta kepada dia yang memiliki langit dan bumi dan segala kerajaan dalam genggamannya satu perkara pun berkaitan keduniaan. Saya tak pernah minta kepadanya. Zat yang agung itu saya tak pernah, sedangkan dia memiliki segala-galanya. Kalau zat yang agung itu pun saya tak pohon kepadanya apa-apa pun yang berkaitan dengan keduniaan, masakan saya nak minta daripada seorang yang hanya memiliki satu juzuk kecil di permukaan bumi saja, apa dia boleh bagi kat saya? Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Maka sedarlah pasha itu bahawa dia sedang bercakap dengan seorang lelaki yang hatinya tertambat dengan akhirat.
maka kita sedang menceritakan tentang ahli syurga, sifatnya sentiasa terkait kehidupannya semuanya, kiblatnya, kompasnya akhirat, GPS-nya akhirat, terang, benderang. La haula la quwwata illa billahil azim. Mereka ni kita akan jumpa di kalangan ahli perniagaan, di kalangan pensyarah, di kalangan polis, di kalangan askar, di kalangan ahli politik. Ada golongan seperti ini. Dia melakukan satu perkara sebagai satu keperluan, bukannya tujuan. Sebagai satu mungkin minat dia kat situ. Mungkin dia melihat dia ada sumbangannya kepada orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Tapi hatinya dan segala perkara yang dia perbuat adalah kerana Allah. Tuan-tuan lihat macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti ditulis oleh ramai sejarawan. Antara yang saya suka baca tulisannya, walaupun adalah kesilapan, tak menafikan. Tulisan Dr. Muhammad Husin Haikal. Adalah sebahagian daripada ulama tak setuju dengan tulisan Muhammad Husin Haikal ni. Tapi dia sudut kejujuran bahasa yang dikemukakan itu, ya Allah, cukup indah. Beliau kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu satu tokoh yang tidak mendapat penjelasan yang impactful. Tak ada satu penjelasan yang teliti tentang beliau kerana pemerintahannya pendek, tak sampai 3 tahun pun. Tapi sebenarnya beliau lah yang telah meletakkan satu jambatan yang menghubungkan Rasulullah dengan Umar Khattab radhiyallahu an. Ikut hukum, kalau kita kaji dari sudut sumbangannya, kalau tidak kerana Abu Bakar memerangi golongan murtad dan meletakkan hajar aswad, batu asas, hajar asas kepada perkembangan Islam, maka tentulah tidak akan dibina satu kerajaan yang begitu besar pada zaman Umar, disempurnakan oleh Osman, diteruskan oleh khalifah-khalifah berikutnya, tuan-tuan. Walau bagaimanapun Sayyidina Umar Abu Bakar yang terkenal seperti yang saya sebutkan sifat lemah lembutnya, tapi dalam lemah lembut itu, dalam bab agama dia tegas sekali. Ketika beliau telah membuat keputusan dan ijtihadnya supaya memerangi golongan murtadin yang memisahkan di antara zakat dan juga salat, mengatakan bahawa zakat itu hanya penting pada orang Islam, Nabi dah wafat, sudah tidak ada lagi zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, aku akan memerangi mereka yang memisahkan di antara salat dan juga zakat. Lau mana'uni iqalan kanu yukhrijunaha ala ahdi Rasulillah laqataltuhum. Kalaulah mereka tidak keluarkan, walaupun nilai tak keluarkan itu hanyalah seperti iqal yang diletakkan di kepala si Arab Badui itu, tetap aku akan perangi mereka, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar yang seorang yang lemah lembut, tuan-tuan. Masuk Islamnya, beliau meniaga kain, untuk tuan-tuan. Abu Bakar ni peniaga kain, saudagar. Saya pernah sebutkan dalam hadis-hadis yang menunjukkan bahawa sifat ahli jannah, sifat-sifat jannah syurga, bahawa Nabi SAW sabda, kalaulah ada peluang untuk ahli syurga itu berniaga, maka mereka akan berniaga 2 perkara. Sama ada minyak wangi ataupun pakaian. Saya pernah sebut, tuan-tuan. Dan para sahabat banyak di kalangan mereka berniaga pakaian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mula Islam, hartanya bernilai 40,000 dirham. Macam kita kalilah, tuan-tuan, kalilah macam RM40, RM50, kali dalam 200,000 nilai hartanya, ataupun 2 juta nilainya. Cuba tuan-tuan kira 40,000 kali dengan 40, 40,000 kali 40, 1.6 million, lebih kurang betul ke? Saya tak ada kalkulator ni, tuan-tuan. Betul lah, lebih kurang Tapi bila berhijrah ke Madinah, duitnya tinggal dalam 40 dirham je, tuan-tuan. Semuanya untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar terkenal dengan sifat lemah lembutnya, kuat menangisnya. Pernah Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Rasulullah telah menceritakan tentang orang pakai kain, kainnya menyapu bumi. Saya pakai kain, kain ni terlondeh. Jawab Rasulullah kepada Abu Bakar, engkau bukan dari golongan itu, kerana Abu Bakar ni kurus orangnya, cengkung matanya. Ya, tuan-tuan, banyak tangisannya. Allahu Akbar, insya-Allah tabaraka wa taala. Jadi sifat-sifat orang seperti Abu Bakar ni perlu kita kaji. Al-Bara' bin Malik, seorang daripada ahli syurga. Salah seorang daripada tokoh yang memenuhi sifat-sifat lemah lembut dan juga tawaduk ini adalah Bara' bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau ni adalah bapa saudara kepada Anas bin Malik yang merupakan khadam kepada Rasulullah SAW. Al-Bara' merupakan seorang pejuang yang gagah, berani dan bersuara merdu. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW sabda, kam min asy'as aghbar zi timraini la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la barra minhumul Bara' bin Malik. Berapa ramai orang yang kusut penampilannya, berdebu, berpakaian lusuh, tak dipedulikan manusia, tapi kalau diminta kepada Allah, mesti Allah akan kabulkan permintaannya. Salah seorang daripadanya Al-Bara' bin Malik radhiyallahu an. Ya, Fatimah Nuriza, ahlan wa sahlan. Ramai tamu baru pada malam ni, moga-moga dapat di-share kepada teman-teman kita yang lain. Tuan-tuan, inilah sekarang waktu kerja pun dah seperti biasa. Saya pun tak dapat nak kuliah selalu lah, tuan-tuan, balik lambat dan sebagainya.
Moga Allah ampunkan segala kekurangan, kelemahan ni. InsyaAllah nanti start daripada bulan 11 saya nak buat daurah lah tuan-tuan. Ada banyak permintaan untuk kita adakan daurah tafsir contohnya daripada tafsir Ibn Katsir, contohnya tafsir surah Al-Kahfi. Kita nak limitkan supaya personal touch dengan tuan-tuan yang begitu konsisten hadir. Nak tak? Tapi kan ada buku lah tuan-tuan, supaya kita lebih impactful, lebih banyak manfaat. Ada cadangan daripada sahabat yang sangat saya raikan. Terima kasih banyak. Kerana ialah tak ada masa banyak lagi macam PKP lalu, sentiasa dekat rumah. Ada komitmen macam-macam di luar. Saya tuan-tuan pun begitu juga. Tapi insyaAllah lah kita cuba kaji satu cara yang kita boleh sentiasa mengadakan kuliah bersama-sama tuan-tuan. Jadi pada hari penundukan kekalahan kota Tustar ketika pemerintahan Umar Khattab, tentera muslimin tidak berupaya menghadapi musuh. Pasukan Parsi yang berganda bilangannya telah menyerang kaum muslimin hingga mereka hampir-hampir mengalami kekalahan teruk. Tentera muslimin mengetahui bahawa Bara' ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Maka mereka berkata, wahai Bara', mintalah kepada Tuhanmu. Maknanya Bara' segera mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu, tundukkanlah mereka untuk kami. Maka pasukan musuh pun dapat dikalahkan. Hafiz Jazuri, barakallahu fikum. InsyaAllah saya akan maklumkan nanti bila kita nak adakan daurah khusus untuk memahami surah Al-Kahfi. Mungkin setiap bulan kita ada surah yang kita kaji sendiri, insyaAllah. Nanti kita akan updatekan. Baik. Maka Bara' mengangkat kedua tangannya dan berdoa, wahai Tuhan, tundukkanlah mereka untuk kami. Tak semena-mena tentera Islam pun menang. Peperangan berlanjutan kembali di Jambatan Sus. Pasukan musuh kembali mendesak kaum muslimin. Mereka kembali minta Bara' untuk berdoa lagi kepada Allah. Dan Al-Bara' pun berdoa kepada Allah dengan katanya, wahai Tuhan, aku minta kepadamu, kalahkanlah musuh kami dan pertemukan aku dengan Nabi-Mu. Maknanya beliau minta mati syahid, tuan-tuan. Maka doa Bara' kembali dimakbulkan oleh Allah. Dan bahagian kedua doanya juga dipenuhi oleh Allah, iaitu beliau mati syahid seperti permintaannya. Jadi ini adalah sifat ahli syurga, yang hatinya sentiasa dengan Allah SWT. Sebaliknya bila kita mengkaji tentang sifat ahli neraka, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, keadaannya beralih 180 darjah. Ahli neraka digambarkan sebagai kasar ucapan dan perbuatannya. Mereka suka bertengkar dan kuat berselisih. Dalam setiap perdebatan, pantang bagi mereka mengalah walaupun dalam perkara yang remeh. Malah mereka enggan mengalah meskipun menyedari kesilapan itu daripada dirinya sendiri. Apabila diingatkan dan dinasihati, mereka akan segera menunjukkan reaksi marah. Orang seperti itu sangat dibenci oleh Allah. Nabi SAW sabda, inna abghadha rijali ilallahi al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling kuat bertengkar. Maka di antara sifat ahli neraka yang lain adalah angkuh dan sombong. Keangkuhan itu jelas kelihatan dalam penampilan dan gerak-gerinya. Apabila berjalan, melangkah sebagai orang yang angkuh. Apabila bicara, lidah dan bibirnya dibentuk dengan gaya yang tertentu. Mereka ingin selalu berbeza daripada orang ramai dan meminta untuk dihormati. Jadi tuan-tuan, ini adalah sifat ahli neraka. Kalau ada sifat sedemikian dalam diri kita, buanglah tuan-tuan. Ajarlah diri kita untuk bersifat dengan sifat orang beriman, yang lembut, lebih kurang. Saya pernah baca kepada tuan-tuan hadis tentang di akhir zaman nanti, di akhirat nanti, ada golongan yang masuk syurga. Dia percepat masuk syurga dengan sebab syafaat Rasulullah SAW untuknya. Walaupun amalannya tak cukup banyak pun, tapi dia seorang yang lembut hatinya. Iaitu bila dia berniaga, tiba untuk collect hutang, tiba-tiba orang yang berhutang itu berkata, tolong maaflah Tuhan, saya ni berniaga tapi banjir, tak boleh buka kedai, barang-barang pun rosak banyak. Mudah-mudahan nanti perniagaan berkembang makmur semula, saya tak tahulah bila saya akan ganti balik semula. Musim PKP yang lalu perniagaan kami terkesan teruk. Contoh orang berkata, kalau kita kaitkan tuan-tuan maka di akhirat ada ruang untuk orang yang semikian hatinya lembut. Kerana dia berkata pada pekerja-pekerjanya, mereka berkata mereka susah nak bayar hutang, ada sebab-sebab tertentu, ada kekalangan tertentu. Moga
kita mudahkan untuk mereka. Moga Allah mudahkan untuk kita di akhirat. Tengok tuan-tuan, best berniaga dengan orang yang berniaga dengan Allah, tuan. Hatinya lembut, mudah untuk terima. Tapi jangan kita ambil kesempatan pada orang sedemikian, tuan-tuan. Ya, kalau agak-agak kita ni berurusan dengan kontraktor Muslim sebagai contohnya. Kontraktor Muslim ni bukan macam kontraktor luar, kontraktor asing. Mereka punya wang banyak. Mungkin harga dibekalkan kepada mereka pun lebih rendah nak banding kontraktor Muslim yang tak berapa orang ni. Kalau kita dah jumpa yang baik-baik ni, dia bayar pada, dia tetapkan bayaran, bayar je lah tuan-tuan. Tentulah tak pernah sabar. Orang tu letak 4,000, kita minta 3,000, 1,000, banyak tu. 30% diskaun, tak pernah sabar tuan-tuan. Ni boleh kalau sekalian. Orang yang beriman ni dia segan nak minta bahagiannya. Akibatnya dia akan rugi dalam perniagaan. Kita dah ada location, dah janji pada awal, buat sajalah tuan-tuan. Kadang-kadang cerita orang buat rumah kan, dah buat planning yang elok, layout betul, kemudian bila buat, tak cantik robohkan, tambah sini, tambah situ. Akhirnya kontraktor Muslim ini pun segan nak minta. Nampak macam kecil tapi kosnya besar. Akhirnya orang Islam rugi dalam perniagaan. Dah barang dia dapat tak berapa murah sangat, tak macam mangsa asing. Jadi kita kena berterima kasih lah tuan-tuan ni mulia sekalian. Kita patut melihat orang Islam berniaga ni, kita support. Tak payahlah minta diskaun yang bukan-bukan tuan-tuan. Nak beli, tak nak beli sudah. Ada pula sikap yang kurang baik, kita nak beli kena ada bos dia untuk pergi datang tengok. Kalau bos dia ada boleh minta diskaun. Janganlah tuan-tuan, jangan buanglah sifat-sifat buruk macam ni tuan-tuan. Ya, jangan ambil kesempatan kat orang lain, kerana orang beriman ni hatinya lembut, hatinya dia boleh lebih kurang. Tapi kalau lebih kurang tu orang niaya dia, maka kita kena berhati-hati berusaha dengan orang saleh tuan-tuan. Baik. Jadi orang beriman ni hati lembut, mudah untuk berunding, mudah maafkan orang. Kadang-kadang dia rugi pun dia tak nak cakap. Lain daripada bangsa asing, orang bukan Islam, dia rugi kat sini, ikut lain dia berniaga, besok dia kaut balik keuntungan. Saya pernah dengar sendiri seorang usahawan bukan Islam berkata, tak apa, saya rugi kali ni, lain kali saya recoup balik. Tapi orang Islam tak gitu tuan-tuan. Orang Islam ni dia takut nak ambil hak orang. Ya, jadi hendaklah kita berhati-hati bila berurusan dengan wali-wali Allah yang bukan terbang kat udara, bukan jalan atas air, tapi kerana akhlaknya yang mulia, lemah lembut ni tadi, jangan ambil kesempatan terhadap mereka tuan-tuan ya. Baik. Semua sifat ini berpunca daripada satu sumber, iaitu kekerasan hati. Hati yang keras akibat daripada dosa-dosa yang telah menutup cermin hati. Bila hati telah keras, maka maksiat tidak lagi dirasakan sebagai dosa. Maksiat itu terasa begitu manis dan juga nikmat. Pemilik hati yang keras tidak memiliki sifat belas kasihan. Ucapan dan sifatnya hambar, kasar. Walaupun kepada ibu, kepada bapa, kepada anak-anak, kepada isteri, kepada suami, apatah lagi kepada kawan-kawan. Hati yang kasar tidak tersentuh dengan kata-kata hikmah. Matanya kering daripada air mata kerana tidak pernah mendengar satu perkara yang dapat mendidik hati. Hatinya gersang daripada hidayah Allah tuan-tuan. Satu hari nanti mata seperti itu akan dipaksa menangis kerana azab Allah yang ditimpakan kepadanya. Dengar baik tuan-tuan. Banyak pula yang respon. Kontraktor betul kan? Hang berniaga tak kaya mana orang minta diskaun bukan-bukan. Sian ke hang kita ni orang Islam, hati-hatilah tuan dalam buat apa saja. Jangan biar dengan orang-orang Islam ni, contohnya dia bekalkan buku ke sekolah kita. Belilah tuan-tuan, ada peruntukan. Buat apa minta diskaun? Sian kat orang Islam. Yang minta diskaun tu padahal tak ada untung apa pun, dapat berapa RM100. Boleh kaya ke sekolah ni sebab RM100? Ini saya tegur tuan-tuan. Tolong kesian kepada orang Islam tahu. Dengan kita ni duk berurusan dengan orang lain tu, ialah mereka ada macam-macam sumber. Kita orang Islam ni baru nak belajar berniaga. Maka jangan duk ambil kesempatan terhadap orang-orang ini. Tolong cikgu-cikgu ustaz-ustazah, ketua-ketua kampung, ketua-ketua bahagian, tolong ambil perhatian. Jangan duk minta diskaun bukan-bukan pada orang Islam. Baik. Jadi apa yang disebutkan kat sini, nanti di akhirat hati yang keras ni akan disuruh menangis kerana azab Allah kepadanya. Tirmizi meriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW sabda, la tuksirul kalama bighairi zikrillah fa inna kathratal kalami bighairi zikrillah kaswatun lil qalbi wa inna abana nasi minallahi alqalbul qasi. Jangan terlalu banyak bercakap tentang perkara-perkara yang tak penting. Banyak perkara yang mengetahui tentang terlalu banyak perkara menyebabkan hati jadi buta tuan-tuan.
Mengetahui terlalu banyak perkara. Orang itu kita tahu, kereta itu kita tahu, rumah itu berapa nilainya, semua benda ada. Kalau kita masuk dalam satu WhatsApp group, kadang-kadang niatnya untuk berhubung dengan kawan-kawan, dia pergi masukkan segala bentuk jualan ada. Orang jual tudung dimasukkan, orang jual tanah dimasukkan, orang jual kereta dihantar. Dia punya mesej berpuluh-puluh. Apa benda ni tuan-tuan? Kita ni pada-pada lah. Kalau nak berniaga sangat, pergilah ke platform untuk perniagaan. Tak payahlah panjang-panjang. Kalau satu dua orang faham lah. Tapi kalau berpuluh-puluh orang buka mesej kita je, apa cerita ni tuan-tuan ni, mulia Allah sekalian. Ni berlebihan nama dia. Ya, berlebihan ni memang tak bagus. Tengok berlebihan, bercakap berlebihan, melihat berlebihan, ikut perkembangan berlebihan. So benda dalam kotak fikiran kita. Ya, ini semua menunjukkan bahawa hati kita kotor sebenarnya. Madailah untuk kita tahu benda yang penting saja. Ya, kalau kita orang perempuan sekali nak masak, nak tahu perkembangan macam mana masak, cara baru, trend baru, mungkinlah. Yelah, kalau benda yang sama saja mungkin bosan. Mungkin nak tengok pendekatan baru, cara masak ikan kah, benda ke tak, kisahlah. Tapi kalau tengok je buatnya tidak juga, tuan-tuan, nak buat apa? Betul. Kita ni tengok macam-macam orang berniaga, tapi tak start-start berniaga juga. Betul, tuan. Kita tengok macam-macam kuliah, tapi satu pun kita tak amalkan. Ya, jadi kita tahu terlalu banyak perkara ni boleh menyebabkan dalam bab keduniaan, maksud saya, ya, dalam bab kuliah tak ada masalah untuk tambah ilmu, dekatkan diri kepada Allah. Itu bagus. Tapi dalam bab keduniaan ni, bila kita tahu terlalu banyak, maka hati itu akan kotor. Sepatutnya hati itu digunakan untuk mengetahui perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu sebab antara doa yang paling banyak Nabi selamatkan selain daripada yang saya ajar di awal tadi, itulah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa amali minar riya, wa lisani minal kazib, wa aini minal khiyanah, fa innaka ta'lamu kha'iratal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa amali minar riya, wa lisani minal kazib, wa aini minal khiyanah, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada nifaq, dan juga amalan aku daripada riak, lidah aku daripada bohong, dan mata aku daripada khianat. Sungguhnya engkau mengetahui apa yang terdapat dalam hati. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Engkau tahu mata yang khianat itu, dan juga apa yang dipendamkan oleh hati. Sekianlah tuan-tuan untuk renungan kita pada malam ni. Yang tuan-tuan dapati ada manfaat pada kuliah yang disampaikan. Jangan lupa sokong kami di Zazan Travel. Kami akan mulakan umrah insya-Allah dalam bulan 11 ni. Bagi tuan-tuan yang minat, boleh ikut perkembangan kami masa ke semasa. Dan ni ada kurma dari Jordan untuk saya beritahu pada tuan-tuan. Ni kurma Mejol namanya. Kurma ni lah yang difirmankan Allah dalam surah Maryam ayat 25. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhla tusaqit alayki rutaban janiyya. Hai Maryam, gegar dengan pokok kurma itu, saya akan jatuh atas semua buah kurma untuk kamu nikmati selepas kamu bersalin Isa, menghilangkan sakit. Kurma ni bagus untuk kesihatan, tuan-tuan. Untuk lelaki, untuk perempuan, untuk anak-anak, latihlah anak-anak kita untuk makan makanan tersebut dalam Quran. Mari dia tengok, tuan-tuan, makan ni sekali insya-Allah takkan tinggalkan. Kurma Mejol dari Zahazan Travel. Nanti dihantar dalam packaging seperti ini, mudah untuk simpan, tak dimasuki oleh ulat dan sebagainya. Itu je tuan-tuan, kami ada Habatus Sauda Birka. Ini tuan-tuan, dia telah diproses untuk ini, menyahut pesan Rasulullah SAW bahawa padanya ada keberkatan, kebaikan, keselamatan, dia semua penyakit melainkan kematian, sabda Nabi SAW. Inilah dia Birka Habatus Sauda. Yang kami adakan kempen sekarang. Dapatkan, gunakan setiap hari, makan 2 pagi, 2 petang, atau 1 pagi, sebenarnya 1 petang. Memenuhi apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Rasulullah tidak berkata melainkan kebenaran, iaitu rawatan pada semua penyakit melainkan kematian, sabda Nabi SAW. Ini Birka Habatus Sauda dari Zahazan Travel. Dan tuan-tuan tolong dapatkan buku ni, iaitu buku mengajar anak-anak kita salat, Camp Bestari Salat namanya. Harganya tak sampai RM5 pun, tuan-tuan. Demi untuk pengukuhan ibadah anak-anak kita, supaya anak kita membesar dengan salat yang betul, dengan wuduk yang betul. Kelebihan buku ni kalau kita tengok, ada gambar raja, ada panduan, ada latihan, dan hujung sekali yang paling best sekali, dia ada pengukuhan. Dapat kan ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, ibu apa, supaya salat anak kita betul. Ini tahap pertama. Ini tahap kedua. Untuk dari 1 sampai 3, ni 4 sampai 6. Kami juga menerbitkan buku-buku latihan mengajar untuk anak-anak yang belum pandai membaca. Bacalah sayang, bacalah manjaku. Untuk anak daripada usia 3 hingga 6 tahun, ada 6 buah buku, insya-Allah. Dengan mengajar, dengan latihan yang dikemukakan, memudahkan anak kita untuk membaca.
Dapatkan semua ni daripada telagabiru.com.my. Beli secara online, tuan-tuan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan pada malam ni. Ampun maaf atas kelambatan mulakan kuliah. Segala baik semua daripada Allah. Doa yang saya ijazahkan tu tolong amalkan. Boleh dapatkan lebih lanjut dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Yang belum masuk, jemput masuk. Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Nanti Cik Azizah tolong updatekan kat sini. Lagi Kalub, tolong masukkan kat sini supaya yang belum masuk dalam grup ini boleh dapatkan doa-doa, nota-nota yang dikumpulkan. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad, terima kasih kepada Ummu Fatih, terima kasih kepada Ustaz Zawi Ghazali, semua yang hadir pada malam ni. Ustaz Nulinis, barakallahu fikum. Terima kasih Mas Najwa, kenang daku dan doamu sama kita tangguhkan dengan baca suratul Antas fi kafarah. Terima kasih Mati Syafaat. Jamil Ahmad Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. Allahumma minna minkum. Astagfirullah halinakum wa amalatakum wa khawatim a'malikum. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan nak pergi umrah, nak pergi travel, kami di Zahazan Travel sentiasa bersedia untuk membantu tuan-tuan untuk kemudahan ibadah, untuk pergi melancong dan sebagainya. Sekian, barakallahu fikum. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekian hadir. Terima kasih kepada Royana Husayah Syidah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Barakallahu fikum. Datuk Ashari, terima kasih. Terima kasih Fiza Abbas. Bagi mereka yang menyambut birthday, moga Allah berkati, Allah kurniakan umur panjang dalam ketaatan, kesalehan, amal yang soleh. Dan kepada mereka yang apa lagi, Kak tersayang Ummu Nuair, kepada mereka yang menyambut anniversary, semua yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamilan Haimi. Terima kasih Muhammad Hakim. Barakallahu fikum. Nu'aini Abdul Aziz, terima kasih. Muhammad Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudah, terima kasih semua.